Salam sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan siswa guru yang lain. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang analisis dapatan tentang ujian diagnostik pengamatan visual yang telah saya laksanakan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Stasia James daripada PS3T3-1 PISMP Ambilan Jun 2019 daripada kursus Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ataupun memberikan sedikit pengenalan tentang tajuk pembentangan saya pada hari ini. Baiklah, pengamatan. Pengamatan merujuk kepada suatu proses yang berhubung kait tentang otak manusia, dan pengamatan dapat membentuk kefahaman terhadap suatu perkara atau situasi melalui panca indera setelah otak mentafsir maklumat yang diterima. Maka dengan itu, saya telah melaksanakan satu ujian diagnostik pengamatan visual, iaitu satu alat pengukuran yang membolehkan guru pendidikan khas mengesan punca dan tahap pengamatan seseorang murid. Ujian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti secara khusus tahap keupayaan murid dari aspek pengamatan. Dan aspek pengamatan yang saya highlightkan di sini adalah aspek pengamatan visual. Baiklah, saya telah menjalankan ujian diagnostik ini kepada seorang murid autism yang bernama Muhammad Ashraf dan berumur 7 tahun. Dan jenis ketidakupayaan yang dihadapi adalah autism. Dan murid ini adalah daripada Sekolah Kebangsaan Sri Permaisuri Ceras. Baiklah, sepanjang menjalankan ujian ini, saya telah mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan yang terdapat pada murid ini sepanjang murid ini menyiapkan tugasan ataupun lembaran kerja yang saya berikan. Baiklah, saya akan huraikan ataupun jelaskan satu persatu kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam setiap lembaran kerja ini. Baiklah, yang pertama kita lihat lembaran 1. Pada lembaran ini, seperti yang dilihat, murid berupaya untuk memahami arahan yang diberikan, iaitu membulatkan objek dan dapat mengenal pasti objek-objek yang mempunyai warna yang sama. Seperti dalam gambar yang kita lihat, warna yang paling banyak kita nampak adalah warna kuning. Jadi ini bermaksud murid tersebut mempunyai pengamatan visual yang baik kerana mampu mengenal pasti warna yang banyak yang terdapat dalam kelompok objek yang diberikan, di mana terdapat 5 objek dan murid dapat menjawab 5-5-nya dengan betul dan mendapat 5 markah. Manakala kelemahan sepanjang menjawab lembaran ini adalah murid berasa keliru dan mengambil masa yang lama untuk memahami arahan soalan yang diberikan. Ini disokong oleh Azimah binti Abdullah pada tahun 2017, di mana beliau menyatakan bahawa kanak-kanak autism ini mempunyai ketidakupayaan perkembangan yang menghalang pembelajaran, komunikasi bahasa, perkembangan emosi dan juga sosial kanak-kanak sepanjang hayat mereka. Ini memberi impak kepada mereka untuk memahami arahan dan juga mentafsir maklumat yang diterima dalam masa yang singkat. Bermaksud, mereka tidak boleh menerima suatu maklumat dan terus mentafsir maklumat tersebut dalam jangka masa yang pendek. Mereka memerlukan masa tambahan ataupun mereka perlu mentafsir maklumat tersebut untuk mereka fahami. Barulah mereka dapat memahami sebenarnya apakah isi maklumat yang disampaikan. Oleh itu, guru perlu memberikan tunjuk ajar dan juga bimbingan agar murid dapat menyiapkan tugasan ini. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada lembaran kedua. Dalam lembaran kedua ini, kita juga dapat lihat murid berupaya untuk memahami arahan, iaitu membulatkan objek. Maka murid membulatkan satu objek dalam setiap item. Murid dapat memperoleh skor yang melebihi separuh, iaitu 3 daripada 5. Bermaksud, murid mempunyai daya pengamatan pada tahap yang sederhana. Namun demikian, terdapat juga kelemahan semasa menjawab lembaran 2 ini, di mana murid mengalami kesukaran untuk mengamati objek yang ganjil dalam item 1 dan juga item 3, di mana seperti yang kita lihat, murid berasa keliru dengan objek yang hampir sama warna.
Maka dengan itu, murid tidak dapat mengenal pasti objek yang ganjil dalam barisan 1 dan barisan 3. Barisan 1 kita dapat lihat iaitu objek bulat yang berwarna oranye dan terdapat satu objek pada nombor kedua yang berwarna agak sedikit ganjil. Namun, murid tidak dapat mengenal pasti objek tersebut dengan betul. Dan pada item ketiga pula terdapat objek bentuk segi 4 yang berwarna hijau. Dan murid juga tidak dapat mengenal pasti objek tersebut dengan betul. Baiklah, kita beralih pula kepada lembaran yang ketiga. Dalam lembaran yang ketiga ini juga, kita dapat melihat murid berupaya memahami arahan soalan iaitu membulatkan objek. Murid dapat memperoleh skor yang melebihi separuh iaitu 3 dan juga daripada 5, menunjukkan daya pengamatan murid ini adalah pada tahap yang sederhana. Namun demikian, semasa menjawab soalan ini, murid mengambil masa yang lama kerana berasa keliru dengan saiz-saiz objek yang terdapat dalam setiap barisan item. Baiklah, dalam setiap barisan item ini, terdapat dua objek yang ganjil dan juga sama saiz. Namun demikian, murid tidak dapat mengenal pasti ataupun tidak dapat mengamati dua objek tersebut dengan betul yang terdapat pada item 3 dan juga item 5. Mungkin ianya juga disebabkan adalah jarak antara selang pada objek setiap gambar menyebabkan murid berasa sukar untuk membuat perbandingan dan mengenal pasti objek tersebut dalam setiap item. Seperti yang kita lihat pada item yang ketiga, terdapat dua objek yang berada di 2 dan juga ke-4. Dengan itu, murid berasa keliru, maka murid membulatkan objek lain. Maksudnya, objek yang bukan yang dikehendaki oleh soalan. Baiklah, kita beralih pula kepada lembaran yang keempat. Pada lembaran ini juga kita dapat melihat murid berupaya memahami arahan iaitu membulatkan objek yang tersembunyi dalam gambar yang ditunjukkan. Baiklah, murid dapat memperoleh skor yang melebihi separuh yang menunjukkan daya pengamatan murid adalah juga pada tahap yang sederhana, di mana murid memperoleh 3 daripada 5 skor. Dan kelemahan yang terdapat dalam lembaran ini di mana murid sukar untuk mencari objek yang berada dalam situasi gambar yang berselerak. Murid hanya mengamati gambar dengan sekali imbas sahaja tanpa mengenal pasti objek yang diperoleh dengan betul. Bermaksud, murid sukar untuk mengenal pasti apabila terdapat banyak benda dalam satu gambar tersebut. Oleh itu, murid berasa keliru dan juga murid mungkin tidak fokus terhadap gambar tersebut menyebabkan murid tidak dapat mencari kesemua objek tersebut yang terdapat dalam gambar. Baiklah, seterusnya pada lembaran kelima. Dalam lembaran ini, murid dikehendaki untuk menggunting objek dan juga mengelaskan objek berdasarkan warna yang sama. Baiklah, pada lembaran ini seperti yang dilihat, murid berupaya untuk mengelaskan objek mengikut warna yang sama, iaitu merah dan juga biru. Objek berwarna merah dilabelkan sebagai M yang bermaksud merah dan objek yang berwarna biru dilabel sebagai B yang bermaksud biru. Ini menunjukkan murid berupaya ataupun mempunyai pengamatan yang baik dalam mengorientasikan kedudukan suatu objek dalam kumpulan yang betul. Namun demikian, disebabkan beberapa kekangan semasa menjawab soalan ini, murid tidak dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Yang pertama sekali adalah murid tidak dapat menggunting dan menampal objek dalam jadual yang disediakan kerana peruntukan masa yang terhad. Dan yang kedua, murid tidak berupaya untuk menggunting dengan baik kerana kemahiran sensor yang lemah pada bahagian jari. Ini menyebabkan murid tidak dapat menyiapkan ataupun menggunting gambar tersebut dengan baik dan juga melekatkannya pada jadual yang disediakan. Maka dengan itu, markah yang diberikan kepada murid terhadap keupayaan untuk melabel gambar-gambar tersebut dengan label yang betul. Baiklah, kita beralih kepada lembaran yang terakhir iaitu lembaran 6. Pada lembaran ini, kita juga dapat melihat murid berupaya untuk memahami arahan iaitu membulatkan objek dan juga mengenal pasti perbezaan antara dua gambar yang hampir sama. Dan juga murid dapat memperoleh skor yang melebihi separuh di mana ia menunjukkan daya pengamatan murid ini adalah pada tahap yang sederhana. Namun demikian, terdapat juga beberapa kelemahan.
Semasa menjawab soalan, murid memerlukan masa yang panjang untuk mengamati perbezaan yang terdapat dalam dua gambar yang ditunjukkan. Hal ini kerana kedua-dua gambar adalah hampir sama dan mempunyai pelbagai jenis warna. Walaupun murid mempunyai pengamatan yang baik dalam membezakan jenis warna, namun murid juga perlu dibimbing agar lebih fokus dan lebih mengetahui kesalahan yang sebenar, di mana murid juga kurang dapat mengenal pasti perbezaan-perbezaan yang terdapat pada dua gambar tersebut, di mana sepatutnya murid perlu mencari 5 perbezaan namun murid hanya dapat menjumpai 3. Baiklah, itu adalah kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam lembaran 6. Secara kesimpulannya, ujian diagnostik pengamatan visual ini adalah satu instrumen yang sesuai untuk mengenal pasti tahap pengamatan bagi murid masalah pembelajaran. Dan sesuai juga bagi murid yang saya laksanakan ujian ini, iaitu murid yang mengalami masalah autism. Dan guru juga dapat merancang dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tahap keupayaan murid untuk proses pembelajaran yang lebih berkesan, di mana seperti kita lihat instrumen ini sangat sesuai, di mana ia mudah dan ianya adalah mengikut tahap-tahap daripada tahap rendah, tahap sederhana dan juga tahap yang tinggi. Di sana kita dapat mengenal pasti tahap keupayaan murid itu sampai ke tahap mana, sama ada murid berada di tahap yang rendah, tahap sederhana ataupun tahap tinggi. Jadi, sekian sajalah pembentangan daripada saya. Sekian dan terima kasih.